Kalau kita lihat secara literal, baca harfiah sekali lalu, kita hanya memikirkan konteks apa? Konteks agakan dan andaian mereka. Tetapi di sini ulama-ulama membuka biasan dan spektrum ilmu lain. Daripada ayat ni, dia mengeluarkan pandangan bahawa manusia, Ashabul Kahfi, kita boleh katakan manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang sempurna imannya, manusia-manusia yang baik, manusia yang punya ciri type-type yang saya sebut ni, pilihan Allah, sempurna iman, soleh, baik, pun tidak akan terlepas daripada perbezaan pandangan dan pendapat. Baru bangun tidur je, sifat ni semua baik, sifat ni semua soleh, dah jadi norma, tak boleh lari manusia ni akan berbeza pandangan. Tu kata hak sama baik, apatah lagi hak kita lihat dalam media sosial, hak kita lihat dalam dunia nyata kita. Confirm akan ada perbezaan hak alim dengan hak jahil, hak tahu dengan hak tak tahu, hak mengerti dengan hak tak mengerti, hak faham dengan hak tak faham. Confirm lagilah ada perbezaan. Ni pun hak sama-sama baik, hak sama-sama soleh. Sehari ikut, setengah hari ikut. Tapi hakikatnya apa? Dua-dua betul ke dua-dua tak betul? Dua-dua tak betul. Hakikatnya dah 300 ditambah 9 tahun dah. Jauh lari daripada agakan dan andaian mereka. Cuma bila berkait dengan perbezaan pandangan, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, jaga 3 benda. Pertama ialah bila kita ni terlibat dengan perselisihan, perbezaan pandangan ataupun pendapat, nombor 1 memang jangan ta'assub. Jangan ta'assub. Terutama jangan ta'assub kepada tokoh-tokoh tertentu. Jangan ta'assub kepada guru-guru tertentu. Jangan ta'assub kepada individu tertentu. Lebih-lebih lagi jangan ta'assub kepada diri kita sendiri. Dari sudut umum, orang-orang alim, kita sanjung kealiman mereka, kita ambil berkah, kita ambil ilmu-ilmu daripada mereka, tu tak nafi. Tapi sekiranya kita ta'assub, sekiranya satu masa bila sebut manusia, kita mungkin tak sunyi dan sepi daripada tergelincir ataupun tersilap. Sekiranya kita meletakkan ketaksuban duk di depan, aku taksub pada guru ni, aku taksub pada individu ni, sampai masa walaupun dia baik, waktu dia tersilap dan tersalah tu, kalau kita taksub, kita akan backup, kita akan pertahankan kesilapan dia. Taksub punya pasal. Nak ambil ilmu dengan dia sebelum ni, ambil lah. Hak dia tak tersalah tu, hak time dia betul tu, tak kisah. Tapi timeline ni dia tersalah dan orang menyebut kesalahan dia. Jadi kalau kita ta'assub pada dia, tok guru aku tak salah, tok guru aku alim, mesti tak salah punya, dia akan jadi ayat-ayat lagu tu dah. Sedangkan dia buat silap sekarang ni. Dia nak ta'assub boleh. Ta'assub lagu mana? Ta'assub pada kebenaran tu sendiri. Maksudnya hak mana benar, aku taksub pada kebenaran tu, tak kira daripada siapa dia datang, tu tak ada masalah. Sekiranya orang zaman ni taksub pada parti politik, tokoh politik, kalau cerita bab dia tak ada masalah lah. Walaupun confirm salah, kadang-kadang fitnah orang, kadang-kadang menipu, tapi taksub ke parti yang punya pasal, tak salah, inilah terbaik, ni apa, macam-macam cerita dia keluar. Bukan nak kata tentang tu, tapi nak kata time dia buat salah, betul-betul salah, salah lah. Takkan nak kata betul lagi. Time dia memfitnah, time dia kata buruk, takkan nak kata betul lagi. Okey. Yang kedua, jangan ego. Berselisih pendapat, selisihlah, jangan ego. Sekiranya kita tu jelas jatuh pada kesalahan, mengakulah kesalahan. Saya salah, saya terkilap, saya blind spot dalam keadaan ni, saya tak nampak sisi ni yang menyebabkan saya boleh jatuh tersilap. Tapi dia berbeza dengan tawakuf. Tawakuf dia bukan ego, bukan kita nak mengaku tersilap. Tawakuf ni boleh jadi bila orang bagi pandangan yang dia rasa betul, tapi kita tak yakin lagi hak tu betul secara 100%. Bagus dah, lebih bagus daripada hujah aku, lebih baik daripada pendapat aku, tapi aku sendiri pun tak apa yakin lagi, tak kuat lagi. Jadi tawakuf ni kita nak cari dulu.
Nak cari kepastian, cari dalam satu tempoh. Oh betul lah, hang kata tu betul. Itu tawakuf. Itu bukan termasuk ego. Hak ego ni memang jelas salah. Tak mungkin aku salah sebab aku hebat, sebab aku terror, sebab aku kaji macam-macam. Aku tak boleh jatuh salah. Sebab tu kita selalu pesan, ego ni hanya pada motor Yamaha saja. Yamaha ego tu lah. Yamaha lain tak apa. Okey. Yang ketiga, emosi kena jaga. Tuan-tuan, emosi. Sebab kadang-kadang bila kita melihat kesalahan seseorang, ya, kita rasa nak tegur. Mungkin kita ada ilmu pasal benda tu, pasal tentang tu, tak ada masalah. Tapi bila kita letak emosi, terutama dia melibatkan kumpulan tertentu. Ni grup A lama dah duk jaki dengan grup B. Ni aliran ni lama dah duk jaki dengan aliran ni. Tiba-tiba aliran ni buat silap. Inilah peluang aku nak bantai ni. Memang belah dia betul dah, tapi bila emosi duk depan, perkataan yang keluar tu tak seronok nak dengar. Hei, bangsa ni 2-3 kali dah buat silap. Aku tegur dah dulu. Tengok perkataan yang keluar. Hang nak tegur, tegurlah, tak ada masalah. Bila dia buat silap, tapi perkataan-perkataan tu celakalah, bangsalah, laknatlah. Kita nak tegur orang atas kebaikan, tapi perkataan tu bila emosi duduk depan, itulah manusia biasa. Bahasa dan laras emosi dia pasti akan keluar benda-benda macam ni kalau tak jaga adab. Okey. Sebab secara umumnya berbeza pandangan ni banyak. Hanya dengan ilmu dan pengetahuan kita boleh berbeza pendapat. Kerana pengalaman masing-masing kita boleh berbeza pendapat. Baca buku yang sama, pemahaman yang berbeza, perspektif yang berbeza, boleh berbeza pendapat. Adanya dapatan dan maklumat tertentu, boleh berbeza pendapat. Adanya andaian, agakan dan ramalan tertentu, boleh berbeza pendapat. Tapi uruskan perbezaan tersebut dengan baik. Sebab kita Islam, saudara kita pun Islam. Kita kena faham satu benda tu. Okey. Sekarang ni nak kait dengan ayat tadi, pasal apa nak jaga benda-benda tu, Nazir? Nak jaga benda-benda tu ialah kerana tengoklah andaian dan agakan mereka bangun tidur abad berapa? Sehari, satu lagi abad separuh hari. Wah, sebab langsung tidak ada kesan dan efek pada fizikal, langsung dan tidak ada kesan efek pada tempat mereka tidur. Kalau ada efek, pasti jawapan mereka akan berubah. Sebab itulah dalam filem-filem Mak Saleh buat filem dia, depa asyik buat filem dia, The Seven Sleepers. Bukan sleeper duduk kat tangga tu, sleeper. 7 lelaki yang ditidurkan. Mereka gambarkan bila Ashabul Kahfi ni bangun jadi macam mana. Hak rambut hitam jadi rambut putih. Hak misai lagu ni, hak bobo nak ada misai ni, bangun misai duduk kat pusat. Rambut hak macam ni, bangun rambut belik tubuh. Tidur hak baju lagu ni, sedap pegang tu rapuh dah baju, kerak terkoyak terus. Ini adalah andaian yang melampau, andaian yang hulu. Cuba tuan-tuan fikir, kalaulah Ashabul Kahfi tidur dan bangun macam Mak Saleh gambarkan, agak-agak dia nak kata sehari atau separuh hari ke dia buat tidur? Nazir, saya lagu ni bangun tu misai duduk sini, kita rasa tidur sekejap, tapi agak-agak betul ke aku tidur 3 jam ni? Misai ni patut 6 bulan kalau misal aku nak jadi lagu ni. Kita jadi lagu lain dah, nak bagi jawapan. Kalau orang tanya hang tidur lama mana, bayangkan rambut lagu ni, rambut belik tubuh, takkan nak kata sehari. Misal hak tak ada, misal duduk sini, takkan nak kata sehari. Rambut hak hitam jadi putih, takkan nak kata sehari. Jawapan yang mereka sebut tu adalah berdasarkan agakan dan andaian, sebab efek dan kesan pada fizikal dan gua sama. Tak ada apa. Itulah nak kait dengan konteks tadi. Jaga mata, jaga tubuh. Tak ada kata jadi berkedut, jadi stroke kita tidur lama. Tak ada. Gua pun sama. Tak ada berlumut, tak ada sarang labah-labah, tak ada apa kita kata dari sudut fizikal. Sebab itulah jawapan dia. Dan ini adalah karamah, kemuliaan yang Allah berikan pada mereka untuk menjaga fizikal mereka, dan lebih jauh untuk menjaga keimanan mereka dan melepaskan mereka daripada kezaliman penguasa yang
zalim pada ketika itu. Kemudian ayat seterusnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Patut ayat ni lah duduk dulu sebelum start cerita. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Baru mari kisah. Ni Allah cerita dah tidur, Allah cerita dah bangun. Tiba-tiba baru sebut benda ni. Kalau dalam konteks psikologi pengajaran, kalau kita ni guru dalam kelas, kita cerita dulu. Cerita-cerita, kita perjelas dulu, perjelas. Last kali hak nahnu nakusu tu, sekarang ustaz nak bagi komentar tentang cerita tadi. Ustaz nak buat rumusan tentang cerita tadi. Kita cerita-cerita, kita stop. Baru kita buat komentar, kita buat rumusan. Tapi yang lagi indah, lepas ayat ni Allah teruskan cerita, tapi jadi macam apa? Reverse balik. Sebab cerita kemudian, cerita mereka mula bersembang dengan raja hak zalim. Pada ayat kita baca ni, tidur dah dalam gua, bangun dah pula, raja tu pun pi dah, mampus dah. Tiba-tiba lepas pada ayat nahnu nakusu, start cerita tu duk sembang dengan raja. Seolah-olah plot cerita tu dia jadi reverse balik. Dalam banyak-banyak filem biasalah plot cerita macam ni. Mula-mula start lagu mana? Dia start tu hero tikam perut penjahat. Baru start cerita. Bergaduh, ketong-ketang, perang hero tikam. Lepas tu cerita pun zoom kembali. Rupanya zaman muda dulu kawan ni rogol mak hero. Tapi hak bak rogol tu dia tak di depan. Dia tak tengah tu. Dia kalih balik. Nak tahu kenapa mereka lari tidur dalam gua ni? Tu Bermula kisah perbicaraan dialog mereka dengan raja zalim yang memerintah pada ketika dan zaman tu. Jadi kita berhentilah. Mudah-mudahan ada sedikit iktibar, faedah dan manfaat walaupun cuma 2 ayat yang kita bahas dan baca pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, pengetahuan dan kefahaman berkaitan dengan nas-nas wahyu Al-Quran.